Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam PKP dan selamat petang. Hai, siapa yang join ni? Mohon share lah dekat grup-grup Facebook yang hampa ada tu. Boleh komen. Jangan risau, kita santai-santai je petang ni. Okey, semua yang menonton ni student ke? Ada kat mana hampa semua? Kat rumah ke? Dekat kampus ke? Dekat kampung ke? Kat mana? Cik komen. Kita sembang-sembang santai je hari ni. Nik, Okay. atau Nik. Oh, kat rumah. Okey, macam mana? Macam mana hampa sekarang kat rumah dengan PKP ni? Okey, PKP kan? Semua tempat hampa duduk kat mana? Duduk dekat Perak ke? Macam Una. Okey, saya bahasakan diri saya Husna lah kan. Saya duduk dekat Penang. Jadi memang saya kena cakap macam ni lah. Kalau saya cakap KL kan, sekejap dengar bunyi pelik pula kan. Sekejap macam awak dia cakap lagu ni. Kan? Jadi hampa macam mana? Hampa kan, yelah kita kan student. Sama lah kita student. Macam mana hampa nak manage, nak manage dengan masalah line kat kampung, dengan kelas online. Macam mana hampa nak, orang kata, nak control lah benda tu dengan line lagi, dengan masalah lecturer bagi kerja banyak. Kan kita kan banyak ambil subjek. So macam mana hampa nak manage benda tu? Oh, Penang. Sarah Firdaus kat Penang. Kat mana Penang? Okey, okey. Tepi rumah Salman. Oh, tepi rumah. Okey. Oh, Fatihah kat rumah. Macam mana hampa belajar online macam mana? Okey ke? Ke pening juga? Kalau siapa yang ada internet kat rumah tu okey lah kan. Yang mana tak ada tu, masalah juga tu. Okey, boleh komen, share. Share link dekat kawan-kawan hampa. Kita sama-sama join. Kita santai-santai je petang ni. Jangan risau. Zakir Zulkifli, Kedah Darul Aman. Esok Kedah nak PKP dah. Lagu mana kereta tu? Oh, kat Penaga. Dekat je. Okey. Hampa sekarang ni belajar dekat mana? Dekat universiti mana? Poli mana? Ambil kos apa? Semester berapa? Okey ke kat rumah belajar online? Ke ada yang pelajar STPM ke dalam ni? SPM ke? Boleh join. Kita sama-sama belajar, kan? Sebab live kita sekarang ni, kita nak belajar berkenaan dengan Filmora. Ada yang tahu ke pasal Filmora ni? Ada yang tahu ke? Ke ada yang tak tahu? Ada yang baru nak belajar ke? Macam mana? Boleh komen. Kita sembang-sembang dulu. Nurul Natasha. Tak tahu cikgu.
Oh, terima kasih Joy, terima kasih. Okay, terima kasih. Tak tahu. Oh, tak apa. Jangan risau, jangan malu. Jangan rasa segan. Kita join, kita tak tahu ke kita pernah guna Filmora ke, kita tak pernah guna Filmora ke, kita join je sebab apa? Kita nak belajar, kita nak tambah ilmu. Live ni bukan untuk siapa yang tahu je boleh join, siapa yang tak tahu pun boleh join. Kita sama-sama belajar, kan? Kau ada faham kau kami cakap Penang ni? Kau ada yang tak faham? Kalau tak faham, kami try cakap KL lah. Kau lah yang tak faham kau, kan? Kau okey je kami cakap Penang. Kalau okey, macam hampa like banyak-banyak sikit, apa share, apa komen sikit. Ada yang pernah ke guna Filmora? Kalau yang pernah tu boleh komen, kita kongsi pendapat, kita kongsi ilmu. Ada yang pernah guna, mungkin nak tambah lagi ilmu, ada yang tak tahu sebab Filmora ni macam-macam. Oh, Hazirah Hafizuddin. Okey, cakap je ni. Okey, okey. Okey. Kau dah ada yang tak faham kan? Okey, hampa semua. Tengok ada berapa orang dah sekarang ni. Oh, terima kasih. Terima kasih siapa yang join. Terima kasih banyak-banyak. Hampa yang join ni, yang sedang menonton ni, jangan lupa like, subscribe dan daftar tau dulu webinar ni. Daftar dulu, like, subscribe dan share dekat grup hampa, grup family yang mana ada sepupu, sepapat, yang mana ada kawan-kawan, yang mana ada family yang belajar. Dia tak kisah tapi moral ni. Tak kisah pun kita belajar ke, kita kerja ke, suri rumah ke, kita boleh guna Filmora ni untuk edit video. Sebab apa tau, banyak kegunaan. Kami tak mahu cerita dekat apa kegunaan dia, apa kelebihan dia. Sebab apa? Kita akan menjemput dependent kita nanti. Mereka yang akan kongsikan, akan cerita apa kelebihan, apa istimewanya Filmora ni. Sebab apa kita tahu banyak lagi apa orang kata perisian lain yang boleh kita guna untuk edit video kan. Tapi sekarang kita nak tahu Filmora ni kelebihan dia apa. Sebab ada yang pernah guna, ada yang tak pernah guna. Jadi kita sama-sama belajar. Sebab saya pun nak belajar juga. Tambah-tambah student kita kan nak kena edit video lah, apalah kan. Jadi kita nak tahu juga desain apa yang boleh kita guna. Macam mana nak hilangkan watermark. Okey, tak apa Syafa Ibrahim. Sekejap lagi, buat lagi. Kita akan jemput adik pendek kita untuk jawab soalan tu. Tak apa, tunggu sampai habis. Sebab apa tau, kita ada
seperti yang kita tahu sekarang, kelas online, pensyarah akan upload video rakaman kelas online tersebut selepas waktu kelas. So dari situ tak ada alasan lah untuk kita apa orang kata tak join kelas. Walaupun kita tak join tapi kita tetap boleh usaha untuk dapatkan input daripada kelas tadi tu. Macam tu. Itu saja dari saya. Bagaimana pula dapat saudara Amir? Okey, Assalamualaikum kepada semua. Okey, boleh dengar ke suara saya? Boleh. Boleh ya. Okey, sebenarnya macam yang saudari Putri cakap tadi, kedua putri lah, Putri Nurul Hidayu dengan Putri Natasha lah. Okey. Betul. Tidak semua pelajar akan menghadapi macam mana? Dia setengah pelajar mungkin akan dia beruntung sebab mungkin cuaca di tempat dia dalam keadaan yang baik kan. Lepas tu dia punya line coverage dia lebih apa panggil mungkin dekat dengan bandar ke kan. Jadi dia setiap pelajar tu kena cari solusi lah untuk dia meneruskan ni lah sesi PDP untuk semester ini. Ya, itu saja. Saya bersetuju terhadap pendapat antara saudari Putri dan saudara Amir dan dia. Untuk tidak berlengahkan masa lagi, kita teruskan mengenai kita punya tujuan pada hari ini, iaitu cara dan kelebihan penggunaan perisian Filmora bagi menghasilkan video interaktif dalam kalangan pelajar IPT. Saya akan memberikan kepada panel pertama kita, iaitu Putri Natasha, untuk mengajar kita untuk berkongsi ilmu dengan kita bagaimana untuk mewujudkan, menghasilkan video yang menarik yang akan kita pelajari sebentar nanti. Okey, saya akan mulakanlah tutorial. Ini adalah muka depan Filmora selepas kita install dan download Filmora tersebut. So dalam Filmora ni ada 4 mode tau. Kita boleh pilih untuk full feature di mana boleh edit semua, edit font, lagu ke, nak cut scene ke, boleh dekat full feature ni. Kalau easy mode, instant cutter dan action cam tool ni korang boleh pilih. Kalau nak buat kaedah yang lain lah, so boleh pilih nak guna mode yang mana. Tapi hari ni untuk tutorial hari ni, untuk lebih mudahkan semua orang, saya pilih untuk pilih full feature mode. Okay, nampak kan skrin ni? Nampak. Okay, bentar ya. Okay, mula-mula sekali untuk lebih mudah setiap kali kita nak edit video ni, video-video yang kita rakam tu lebih baik kita masukkan video-video tu dekat dalam satu folder tau. So daripada import ni, nampak kan yang saya bulatkan ni, boleh saudara dengan saudari boleh import media files kalau nak upload satu je video ke, satu je lagu ke. Tapi lebih mudah kita dah masukkan dalam folder kan. So kita import a media folder. Okay, lepas tu kita boleh pilih lah kat mana yang kita simpan. Macam saya dah import siap-siap. Okay, cara guna Filmora ni sangat senang tau. Sebab Filmora ni sangat-sangat apa orang kata user friendly. Untuk beginner memang sesuai lah. Boleh guna tanpa internet. Tak mudah, tak susah sangat nak guna. Kita boleh faham kalau tengok layout depan ni pun tak susah kita nak faham perkataan dan ikon yang digunakan. Okay, cara yang pertama, contohnya kita nak gunakan video yang first ni. Okay, lepas tu kita boleh drag sahaja dan kita drop di layer yang pertama ni. Okay, kemudian kalau kita nak cut, kita tak nak lah kan ada muka besar macam ni. Kita nak mula daripada apa tu orang kata minit yang kita nak lah. So kita boleh jalankan dia. Okay, contohnya saya nak berhenti di sini kan. Saya tekan nampak tak ikon gunting ni. So kita cut dia kat sini. Kita boleh klik sahaja yang kat sini dan kita delete dia.
Okay, nampak tak kita dah mula daripada yang first ni. Okay, itu yang pertama. Kemudian kita boleh teruskan lah. Kita nak sampai minit ke berapa. Nama saya Putri Natasha binti Abdul Wahab, berumur 25 tahun dan berasal daripada Muar Johor. Saya merupakan pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dalam Pengkhususan Teknologi Maklumat daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okay, kemudian saya pun nak cut yang hujung ni sebab yang hujung ni tak relevan lah nak masuk dalam video kan. So saya boleh buang sekali lagi. Okay, so satu scene ni, scene yang pertama dah selesai. Tapi kalau anda perasan suara saya tadi slow kan. Apa yang seronoknya Filmora ni, kita boleh kuatkan audio dia. Okay, saya tekan sekali lagi, okay. Anda boleh tekan 2 kali di sini. Kemudian pilih ke audio dan naikkan volume. Kalau saya suka naikkan yang paling habis lah sebab saya tak guna mic masa record video ni. Okay, so kita tengok hasil dia. Assalamualaikum lebih kuat kan? warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, kemudian yang seterusnya kita boleh masukkan teks dalam video kita ni. Okay, untuk teks, nampak tak teks dan kredit ni? Kita boleh pilih mana-mana yang kita nak. Okay, kalau anda subscribe Filmora ni, banyaklah tulisan-tulisan yang boleh digunakan kan. Okay, sebagai contoh saya nak guna, sekejap ya, jauh sikit. Okay. Saya nak guna yang title 40 ni, saya pilih dia. Okay, cara masuk tulisan dia tu, transition dia adalah dari kiri ke kanan. Okay, so saya nak masukkan tulisan ni dalam video saya just macam tadi juga, kita drag and drop. Kita drag dan drop sahaja di layer text. Okay. Selepas itu, boleh double klik dekat sini dan kita boleh edit. Saya tak nak yang kecil ni. Saya nak edit yang ni sahaja. Okay, contohlah saya nak ubah, saya nak letak nama Puteri Natasha. Saya nak letak Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okay, anda juga boleh pilih font. Banyak je font yang disediakan. Okay, contohnya saya nak guna yang ini. Saya boleh kecilkan size font tu juga. Okay, boleh pilih warna. Macam tu. Okay, kita cuba play. Saya Putri Natasha binti Abdul Wahab, berumur 25 tahun dan berasal daripada Muar Johor. Okay, contohlah saya nak tulisan ni ada sehingga saya habis satu scene tu. Jadinya saya boleh drag dia duration sampai yang habis tu. Okay, mungkin kalau anda nak buat nanti, mungkin nanti dekat tulisan tu anda boleh tambahlah macam saya cakap tadi kan, ada nama, ada umur. Ini untuk tutorial yang mudah lah, okay. So, bila kita play, dia akan macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Putri Natasha binti Abdul Wahab, berumur 25 tahun dan berasal daripada Muar Johor. Okay, untuk seterusnya, kalau kita nak ambil video yang seterusnya, sama juga. Just drag and drop sahaja. Okay. Okay, saya nak cut sampai saya mula cakap lah kan. Okay, macam tadi juga. Kalau tersalah, kita boleh undo lah macam biasa. Ctrl Z ataupun boleh undo. Okay, kita delete yang scene yang kita tak nak tadi. Saya merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik dan kesemua adik-adik saya masih bersekolah. Kedua-dua ibu bapa saya pula bekerja sebagai pekerja swasta. Okay, so sama juga. Yang ni pun kita delete kan dia. Okay, jangan lupa kita boleh kuatkan audio. Okay, kita boleh kuatkan volume dia. Okay, saya nak tunjuk, kalau tadi saya dah tunjuk macam mana kita masukkan tulisan. Okay, sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak masukkan gambar pula dalam video kita. Okay, contohnya saya pilih yang ini. Saya merupakan seorang yang bermotivasi.
Okay, maaf bukan yang ni. Kita pilih yang lain. Saya pernah bekerja Okay, saya drag video ya. di samping itu, saya juga mahir Okay. Contohnya untuk video yang ini. Okay, macam biasa kita boleh kuatkan volume dia dulu. Sebelum kita lupa. Kemudian kita cut dia. Okay. Di samping itu, saya juga mahir menggunakan Filmora, Microsoft dan juga saya biasa dengan bahasa pengatur caraan seperti HTML, C#, C++ dan juga JavaScript. Okay, saya cut dia lagi. Okay, sebelum saya pergi lebih jauh lah kan, saya nak bagi tahu yang tutorial saya tunjukkan ni adalah contoh video kita buat resume secara video, bukan resume bertulis sebab seperti kita tahu sejak pandemik ni semua benda kita terpaksa gunakan video secara online. So kan, so resume video ni sekarang sangat popular dan bukan dekat peringkat kerja je, malahan dekat universiti pun kalau macam yang saya tahu semester lepas pun dah mula UPSI untuk temuduga yang biasa kita jalankan depan-depan tu dah kena buat secara video, kena hantar video. So ni adalah contoh lah. Betul. Kemudian kita dah guna video. Betul? Lepas tu biasanya orang buat video ni secara santai lah. Yang saya tunjuk ni saya sengaja biarkan background dia kosong sebab saya nak tunjuk tutorial kan lebih mudah orang faham dan nampak. Okay, saya teruskan ya. Okay. Boleh silakan. Persilakan. Okay, nak masukkan gambar ni tak susah pun. Gambar ni kita boleh ambil daripada mana-mana folder dan seperti saya cakap tadi kita importkan dia. Macam saya dah masukkan terus siap-siap dalam satu folder dan saya import terus folder tu dalam Filmora. Okay, untuk scene yang ini saya nak masukkan gambar kan? Okay, sekejap. Swasta. Di samping itu, saya juga mahir menggunakan Filmora. Okay, saya nak cakap saya gunakan Filmora tu, saya nak letak gambar Filmora. Jadinya saya boleh drag sahaja dan letakkan di layer yang kedua. Okay, maksud layer yang kedua ni adalah dia bertimpa lah dengan yang kita cut scene yang atas ni kan. Okay, tapi kita boleh kecilkan gambar dia. Okay, kita letaklah kat atas ni. Korang boleh guna Filmora ni sangat senang sebab boleh adjust dia punya size, dia punya warna, even guna filter pun boleh. Boleh tukar-tukar filter video kita. Okay. Microsoft. Okay, contohnya Filmora ni saya nak tunjuk sampai Filmora je lah kan. So saya cut dia dan saya delete yang saya tak nak ni. Okay, Microsoft pula saya drag sahaja kat bawah ni. Oh, sorry. Okay. Okay, sama juga macam tadi, kita boleh edit size dia. Boleh letak dekat mana-mana yang kita nak letak. Dan juga Okay, lepas tu kita boleh cut dia nak berapa saat je atau berapa minit je. saya biasa dengan bahasa pengatur caraan seperti HTML. Okay, untuk resume video ni, untuk dia nampak lebih menarik, lebih baik kita bukan sekadar bercakap sahaja, kita boleh sertakan dengan gambar, tulisan, ikon supaya orang lebih tertarik nak tengok. Okay, so saya gunakan ikon-ikon yang saya sebut tadi HTML, C++, tu saya boleh drag dia. Dan saya letakkan juga di sini. Saya nak bertanya. Kalau video tu kita tak nak guna suara, kita nak guna audio yang lain, boleh ke? Oh boleh, mestilah boleh. Kita boleh guna kaedah, apa tu orang panggil, voice over. Okay. Nanti saya tunjukkan, okay? Okay, baik. Okay, so ni contoh lah. HTML. Macam saya cakap, saya nak dia sampai saat tu je, so kita boleh delete yang belakang ni. Okay, yang seterusnya, macam ni faham kan? Semua faham kan? Setakat ni faham tak?
Faham. Penonton-penonton Ah, semua boleh komen. Kalau nak tanya soalan boleh komen kat bawah. yes. Jangan Nanti segan host Husna boleh kita boleh komen. sampaikan Boleh. soalan Risau. Boleh. Okay. So Okay, seterusnya kita boleh juga tulis maksudnya kita boleh masukkan teks di permulaan video. Tak kisahlah di tengah video ke di akhir video pun boleh juga. Okay, contohnya saya nak masukkan teks dekat sini. Selepas scene yang ini saya nak masukkan teks sahaja. So contoh saya pilih yang ni jugalah kan. Saya drag dia ke sini. Okay, saya boleh edit dia. Saya tak nak guna yang kecil ni, saya just delete saja. Okay, yang besar ni contohnya saya tulis pencapaian. Macam biasa kita boleh ubah font, kita boleh ubah size dia, warna dia. Okay, yang ni saya biasa saja macam ni. So kita nak berapa saat pun boleh juga. Nak berapa saat sahaja ke, nak macam mana ke, boleh ubah. Jangan risau. Okay, kemudian contohnya saya nak pencapaian. Lepas tu saya nak masukkan gambar. Saya tak ada masukkan video saya bercakap dah. Okay, contoh layan ni. Saya drag sahaja kat sini. Oh maaf. Okay. Kita boleh gunakan juga kaedah kita edit dulu tulisan tu dekat mana-mana, lepas tu kita tambahkan kat tengah tu. Ini contoh ya. Awak nampak tak? Kita boleh tambahkan gambar dekat sebelum scene tu. Tak payah drag pun tak apa kalau kat tengah-tengah ni. Just tekan ikon tengah-tengah ni. Sangat mudah. Tak susah pun. Okay, so contohnya yang pencapaian ni saya nak dia cuma beberapa saat saja dan saya nak cut dia. Okay, kita buat juga macam tadi. Okay, lepas tu kita drag sahajalah. Macam saya cakap tadi, tak semestinya video tu kita kena bercakap sahaja kan. Mungkin boleh buat video kita berlakon buat sesuatu. Lepas tu ada suara voice over macam Husna cakap tadi. Okay, kalau yang voice over tu, kita boleh pergi ke ikon sini yang saya buatkan ni, kat sini. Okay, kita boleh tekan dia dan kita boleh voice over terus daripada Filmora tu sendiri. Okay, kalau kita tak nak voice over daripada Filmora terus, kita boleh juga voice over dekat phone kita ke. Lepas tu kita boleh import juga kat sini. Okay, sekarang masuk pula untuk audio lah. Saya masuk daripada audio pula ya. Okay, untuk import audio sama juga macam tadi. Boleh nak import file sahaja ataupun terus masukkan dalam satu folder yang sama. Okay, sebagai contoh saya nak masukkan background music untuk full video ni. Contoh saya nak guna yang ini. Okay, contohlah saya nak guna yang ni kan, tapi tak sesuai sangat lah untuk resume, tapi saya nak tunjuk contoh. Okay, kita boleh drag sahaja dan letakkan di layer music ini. Okay, lepas tu kita boleh cut dia juga. Kita nak sampai sini je. Lepas tu kita boleh slowkan dia. Kalau dah background music kuat, nanti suara kita yang cakap tadi tak dengar lah kan. Okay, so boleh edit, double click sahaja. Dan volume ni kita boleh slowkan. Contohnya kepada 10. Okay, so cuba kita play. Dengarkan. Jadinya suara penyampai tu masih kuat lah daripada background music. Dan daripada tu kita juga boleh letak muzik-muzik pendek yang macam bunyi buttercup, bunyi orang macam bunyi dub tu yang kuat-kuat tu kan. Kalau video-video santai bolehlah letak. Kalau macam video resume ni seeloknya lebih formal dan nampak teratur lah. Okay, macam tu. So sekarang untuk yang ni faham tak? Faham. Okay. Tak ada soalan kan? Faham ke? Yang ada soalan ke? Masa law ni tak ada lagi lah kan? Okay. So setakat ni jelas kan penggunaan nak masukkan audio, nak masukkan video, nak masukkan gambar dalam video, nak gunakan font. Dan lepas tu kita boleh juga guna filter. Nanti kalau korang boleh cuba, Filmora ni sangat tak susah lah untuk seorang pemula tu nak belajar. Okay, lepas tu transition. Okay, transition ni adalah kita boleh letakkan transition antara scene. Contohnya saya tunjukkan yang ni.
Okay, contoh kita tengok Di samping itu, tengok. saya juga Dia macam tu lah, dia transition antara scene tu. Kita boleh cut mana-mana scene yang kita nak mulakan transition. Guna saja ikon gunting ni dan juga trash tu. Okay, setakat ni tu je kan. Lepas tu saya nak ajar cara nak save video tu. Okay, kalau nak save sahaja, belum nak convert, kita just tekan file dan kita boleh save project as lah macam biasa kan. Okay, lepas tu kalau kita nak export video ni jadi satu video yang satu video lah, video yang dah terhasil. Kalau kita just save as, dia akan save macam ni. Dia akan save seperti muka yang kita nampak sekarang ni. Dan kita masih perlu edit lagi. So kalau kita export, ni adalah langkah terakhir lah. Okay, saya selalu tekan create video ni. Kemudian anda perlu register. Okay, register. Lepas tu nanti masukkan dia punya license dengan registration code. Lepas tu tunggulah dia render. Macam tu. So saya nak tunjuk hasil video ni. Ada siapa nak tengok ke? Saudari, sebelum tu kita ada soalan. Ada Okay, dua apa soalan. soalan tu? Okey, soalan pertama daripada Cik Nur Azizah. Macam mana nak jadikan video tu melintang ataupun menegak? Oh, okay. Seperti yang kita tahu, macam saya cakap tadi, kita ada full feature mode, kita ada cut mode, semua kan. Yang seronoknya Filmora ni, kita boleh pilih ratio dia. Okay, yang saya pilih ratio ni memang dah ratio untuk YouTube video lah, untuk desktop, size desktop. Okay. Kita boleh pilih dia punya ratio dekat first kali masa kita nak create video tu. Macam tu, boleh pilih ratio. Okey, untuk soalan yang kedua daripada Muhammad Aiman Haris, ditanya bagaimana nak buat animation intro? Animation intro? Okay, kalau intro ni kita boleh start dengan text credit. Terpulanglah kalau nak guna macam video sahaja, lepas tu kita boleh mutekan dia. Kita just ada background music dan juga tulisan ke macam tu. Sama juga kaedah dia dengan yang tadi tu. Kita just cut, kita just drag and drop macam tu je lah. Okay, saya harap kepada penonton kita ada yang mana tanya soalan tu boleh tanya. Dan saya harap dengan penerangan ni Cik Nur Azizah dengan Muhammad Aiman Haris ni jelas lah. Okay. Terima kasih. Okay, tunjuk hasil video ke? Siapa nak tengok? Siapa nak tengok tolong komen lah. Komen dulu kita nak tengok. Siapa nak tengok? Kalau siapa tak mau tengok, tak mau tunjuk lah. Tak payah tunjuk lah. Sebelum tu saya nak mohon maaf lah sebab tadi saya ada masalah teknikal sikit. Jadi kena ganti dengan orang lain. Minta maaf lah untuk semua penonton-penonton yang setia menonton ni. Maaf. Okay, thank you. Okay, saya nak tengok. Lagi komen. Siapa lagi nak tengok komen? Ramai yang nak tengok ni. Tak sabar ni ramai. Okay, sabar. Okay. Okay. Ramai yang tengok. Okay, so nak tengok lah ni So saya nak cakap dulu video yang saya tunjukkan ni adalah contoh sahaja dan mungkin anda boleh buat lebih baik lah. Yang saya tunjuk ni memang sangat simple supaya mudah faham tutorial kita hari ni. Dengan sebenarnya video resume ni boleh buat secara santai sahaja, tapi lebih baik kita nampak sedikit formal dan juga proper lah kan orang kata. Okay, so hasil daripada video ni bila korang dah export nanti, macam saya cakap tadi dah register, bila kita tunggu the render tu memang lambat sikit. Render tu adalah proses di mana video-video ni dia nak satukan jadi satu video yang kita export. Okay, so bila dah tunggu dia lambat sikit nak dapat hasil yang last kali tu sebab bergantung juga berapa panjang video korang. Kalau lagi panjang, lagi lama lah kita nak tunggu the render video kan. So hasilnya adalah, sekejap Okay, ni adalah hasil dia.
Maaf ya, lambat sikit. Tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama Sekejap ya. saya Putri Natasha binti Abdul Wahab, berumur 25 tahun dan berasal daripada Muar Johor. Saya merupakan pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dalam Pengkhususan Teknologi Maklumat daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris. Okay, saya mula pada awal Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Putri Natasha binti Abdul Wahab, berumur 25 tahun dan berasal daripada Muar. Saya merupakan pelajar tahun akhir Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dalam Pengkhususan daripada Universiti Pendidikan. Saya merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik dan kesemua adik-adik saya masih bersekolah. Kedua-dua ibu bapa saya pula bekerja sebagai pekerja swasta. Mendapat pendidikan awal di peringkat rendah, saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bakri Batu 5. Kemudian saya bergraduasi Sijil Pelajaran Malaysia di Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Perak dalam bidang Sains Tulen Agama. Kemudian sebelum saya melanjutkan pengajian di bidang Ijazah Sarjana Muda, saya juga bergraduasi Diploma Teknologi Maklumat dalam Pengkhususan Rangkaian di Politeknik Mersing Johor. Saya fasih berbahasa Melayu, apa khabar? Saya fasih berbahasa Inggeris, how are you? Dan juga bahasa Arab, kaifa halukum? Di samping itu, saya juga mahir menggunakan Filmora, Microsoft dan juga saya biasa dengan bahasa pengatur caraan seperti HTML, C#, C++ dan juga JavaScript. Saya pernah bekerja sebagai juruwang di Ria Money Transfer Sdn Berhad selain pernah menjadi guru sementara di Tadika Kemas. Saya juga pernah menjalani praktikum di SMK Permata Jaya sebagai seorang guru asas sains komputer. Saya merupakan seorang yang bermotivasi tinggi, mudah bergaul dengan mana-mana golongan daripada pelbagai latar belakang. Saya juga mampu bekerjasama dalam kumpulan selain profesional ketika melakukan pekerjaan. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah saya menepati ciri-ciri yang anda cari? Jika ya, sila hubungi saya di email yang tertera. Okay, lebih kurang macam itulah contoh video yang kita dah buat tadi. Ya, ada apa-apa ke? Rasa terpegun, rasa ya Allah. Terharu dah terpegun. Tak tahu nak cakap apa. Jangan macam tu Cik Husna. Saya ni bukan apa, betul saya jujur ni. Okay. Kita ada soalan daripada Najwa As. Cakap boleh ke nak tukar background tu? Oh boleh sangat. Okay, untuk background kita kena guna green screen. Kalau anda pernah dengar kaedah green screen ni, di mana dekat belakang kita masa kita record video tu kita gunakan kain warna hijau ke tak kisah, boleh Google ataupun YouTube tengok cara-cara nak guna green screen tu dan kita boleh ubahkan apa tu orang kata background dia nanti. Tapi yang penting kena guna green screen lah. Macam tu. Okay. Untuk yang soalan yang kedua, Nina Nili. Untuk tulisan kan, ada pilihan jenis-jenis tulisan ke? Oh ada banyak. Okay, saya tunjuk contoh ya. Contohnya kita tekan yang ni kan. Okay, kita boleh ubah. Kalau nak tengok banyak sangat pilihan. Nampak tak? Bukan 10, bukan 20 tapi banyak sangat ni saya rasa. Tak terkira berapa. So boleh lah. Boleh nak ubah jenis tulisan macam mana korang nak, kalau macam ni ke, nak dia fancy sikit ke, macam tu. Ikut masing-masing lah kan, macam tu. Kalau kita nak gunakan Filmora ni, adakah untuk video pendidikan je ataupun video-video lain pun boleh?
Oh, tak semestinya pendidikan je. Filmora ni sesuai untuk siapa-siapa guna untuk apa-apa kegunaan pun. Yang penting video tu memberi manfaat pada orang lain. Macam tu lah. Bukan untuk pendidikan saja. Untuk buat YouTube video ke, untuk video saya saja nak upload kat Instagram ke, boleh je. Oh, kiranya saudari Putri ni memang menggunakan Filmora lah untuk edit-edit video kan? Ya, memang guna Filmora sebab Filmora sangat senang. Sebelum saya lupa, memang saudari ni adalah seorang usahawan kecil dan juga YouTuber. Boleh ke saudari berkongsi dengan kami semua, dengan penonton semua, saudari punya YouTube, channel YouTube dan video-video yang saudari guna? Janganlah malu, kami semua nak tahu. Segan lah. Tapi boleh je saya kongsi hasil video-video yang saya edit gunakan Filmora. Semua video dekat dalam YouTube saya yang daripada tahun 2019 ke atas lah. Yang tu memang semua saya gunakan Filmora. Okay, saya tunjuk. Nampak kan skrin saya? Nampak. Okay, ini saya punya YouTube. Sekejap lambat kat dia. Tak apa. Okay, ini nama channel. Setakat ni ini je lah video-video yang saya ada. Dan antara semua video ni saya gunakan Filmora untuk edit. So ni antara videonya lah yang ada. Boleh tengok nanti. Jadi penonton-penonton semua jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng dekat YouTube Putri Natasha. Dah tengok dah kan? Mestilah kena support dia. Terima kasih. Ada apa-apa lagi soalan penonton? Jangan malu, jangan segan boleh tanya. Saya ada satu soalan saudari. Ada yang tanya, personal chat. Misalnya boleh nyatakan tak satu perbezaan Premiere Pro dengan Filmora? Oh boleh. Premiere Pro ni seperti yang kita tahu dia tak ada free trial tau. Kalau Filmora kita ada free trial untuk newbie lah, untuk pengguna baru. Sebenarnya banyak je perbezaan Filmora dengan Premiere Pro ni. Antaranya ialah Filmora, macam tadi saya cakap ada filter kan. Premiere Pro tak ada filter. Tak ada filter untuk ubah-ubah kita punya warna video macam tu. So itu antara perbezaannya lah yang ketara. Even size lepas kita save video pun Filmora lebih kecil berbanding Premiere Pro, dan Filmora tak memerlukan the latest processor or size RAM dan juga size RAM yang besar lah. Dia kiranya Filmora ni sangat mudah lah digunakan oleh sesiapa pun. Kiranya untuk pengguna ataupun untuk student yang baru, student yang semester baru ni, kiranya tak kisahlah student IPT ke, SPM ke, SCPM ke, ataupun yang dah combo, yang dah graduate pun dah boleh guna Filmora kan? Kiranya boleh sangat untuk guna Filmora ni kan? Sangat tak susah sebab saya ada adik yang masih bersekolah menengah. Even diorang sendiri pun buat kerja sekolah, edit video menggunakan Filmora juga, dan tanpa perlu belajar dekat mana-mana lah. Kiranya Filmora ni boleh kita nak belajar lebih tentang features dia kan, tapi untuk newbie kalau nak guna belajar sendiri pun boleh. Dekat Google dan YouTube pun banyak je rujukan. Okay, baik. Semua faham ke dengan atas perkongsian kita punya panel kita? Sebelum tu terima kasih kepada saudari Putri atas perkongsian kita tadi. Terima kasih. Sama. Sebelum tu saya nak menjemputlah adik-adik kita yang kedua. Kesian dia tunggu lama. Saya menjemputlah saudara Amir. Ya. Kesian lah tunggu lama kan. Berpeluh kat belakang. Oh, kesian. Okay, saudara Amir. Saya juga tahu yang saudara ni adalah YouTuber, betul ke? Yang terkenal. Suatu ketika dahulu. Macam lama sangat no. Boleh ke saudara berkongsi dengan penonton-penonton semua video-video yang saudara guna, yang saudara edit guna Filmora dekat YouTube? Yelah, ala-ala tu kita nak promote lah sekali yang saudara punya YouTube ni kan. Mana cakap,
saya boleh tunjukkan lah yang saya punya channel. Cumanya untuk video tu dia macam dia bukan tak sesuai dia macam mana. Dia okey tak apalah, saya tunjuk lah kejap. Sebentar ya. Macam keberatan je nak tunjuk. Tak apa, boleh. Saya risau. Okey.
kalau tak silap saya kita boleh setkan dia sampai 4K resolution ataupun bawah dia lah, tapi atas 1080 pixel resolution dia. Memang bagus lah. Saya pun dah lama guna ni, memang ini pilihan saya lah. No, tu dia dengar dah hampa. Jadi siapa-siapa yang nak edit video, nak buat video ke apa, hampa boleh guna Filmora ni. Sebab apa? Sebab Filmora ni memang banyak dia punya kelebihan dia dan tools dia memang senang lah untuk yang mana kita nak belajar. Sebab saya sendiri pun memang gunakan Filmora dan juga belajar. Macam saya sebelum ni, saya kena record video untuk kawat. Tak pernah kawat kat rumah, kena kawat kat rumah. So saya edit video tu menggunakan Filmora juga. Sebab dia punya hasil tu memang bukan nak puji diri sendiri lah, memang top lah kan. Okay, satu lagi saya nak tanya, kalau masa, sebenarnya kita gunakan Filmora ni kita banyak, ada yang nak buat video panjang. So adakah dia terhad ataupun tak kisah berapa panjang pun kita nak edit video tu, masa? Okay, bagi durasi ataupun masa sebenarnya tidak terhad. Cumanya untuk pengguna yang menggunakan trial mode, jadi dia kalau tidak silap saya dia akan ada watermark. Watermark kalau kita perasan dekat bawah video kita tu, kalau kita gunakan yang free lah, yang bukan berbayar, dia akan ada watermark Wondershare Filmora. Jadi saya rasa itu saja kekurangan dia. Cuma yang dan mungkin ada setengah feature kita tak dapat gunakan dengan sepenuhnya lah. Tapi bagi saya kalau untuk membuat ataupun menyiapkan tugasan assignment tu memang sudah cukup. Sebab kita macam yang tadi panel yang pertama ajarkan tadi, memang apa yang diajar tu sebenarnya itulah yang paling basic dan paling yang kerap kita gunakan untuk edit video. Tak kisahlah video apa sekalipun. Macam tadi beliau menunjukkan cara untuk membuat resume dalam bentuk video. Tetapi sekiranya kalau kita nak buat video yang selain daripada itu tu pun tak masalah, sebab secara teorinya kita hanya mahu menggabungkan dua video yang berbeza. Jadi dekat situ saja kita hanya menggunakan tools-tools yang begitu sajalah. Saya mohon maaf sekali lagi kerana host kita sebentar tadi, Cik Usna, berlaku teknikal sedikit kerana mungkin internet beliau berlaku sebarang masalah. Okey, kita akan teruskan lagi kepada para penonton yang ingin ingin menanyakan beberapa soalan yang akan ditujukan kepada panel. Para penonton boleh tulis di komen atau tag untuk kepastian di mana soalan yang para penonton ingin bertanya akan dijawab oleh para panel kita. Kalau ada sesiapa yang ingin kalau ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan mengenai cara untuk edit video ataupun berkenaan dengan Filmora, boleh tanyakan. Sekiranya ada yang kami terlepas pandang ke ataupun selain daripada itu ke, boleh, jangan memalu. Ada ke? Tidak, untuk tidak membuang masa lagi, saya ingin bertanya kepada saudara Amir. Bagaimana kita sebagai seorang pelajar ingin macam mana cakap, dia macam kita selain kita mewujudkan atau menghasilkan sesebuah video, apa lagi Filmora yang dapat menghasilkan? Contohnya mungkin Filmora ni dapat membuat gambar ke atau sebagainya. Boleh saudari ulang balik soalan? Sebab begini saya dengar. Okey, maaf. Okey, untuk Filmora kita sudah
kita memang tahu di mana Filmora ini kita boleh membuat video, tetapi adakah Filmora ini mempunyai keistimewaannya tersendiri? Sebagai contoh, mungkin Filmora ni dapat menghasilkan gambar yang cantik, atau kita boleh membuat daripada sesuatu video, daripada video yang cepat kepada video yang lambat kepada video yang cepat. Kita mungkin kita sekarang ni ramai kan yang buat video slow emotion, lepas tu kadang-kadang kita punya video memasak ni, atau kita contohlah seorang pelajar atau seorang pengguna Filmora membuat tutorial untuk cara-cara melukis. Mungkin kalau kita tidak mempercepatkan duration masa yang untuk menghasilkan video yang cantik, sebagai contoh kalau bagi saya sedang membuat satu lukisan di mana saya akan mengajar bagaimana untuk melukis pemandangan yang indah. Mungkin daripada saya nak buat tutorial tersebut, saya akan mempercepatkan duration video tersebut. Kiranya para penonton atau penonton yang ingin tengok video yang saya hasilkan tu tidak menunggu lama. Mungkin dengan duration yang cepat tu dapat lebih faham penonton bagaimana untuk menghasilkan gambar pemandangan tersebut. Bagi pendapat saudara lah, adakah Filmora ni mempunyai keistimewaannya yang lain selain daripada membuat video? Okey, seperti yang saudari Putri Ayu tanyakan tadi, sebenarnya Filmora ni pada pendapat saya, dia bukan sahaja sesuai untuk para pemula ataupun untuk for beginner yang mahu belajar mengenai Filmora. Malah dia juga terdapat pelbagai feature ataupun tools yang sangat-sangat setanding dengan Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, dengan apa lagi yang saya lupa, tapi memang sangat setanding dengan itu. Seperti yang saudari katakan tadi, seperti sekiranya kalau dalam ni juga dia boleh mempercepatkan video, dia boleh malah kita juga boleh pilih kualiti. Untuk pengetahuan saudari, sekiranya kalau contoh sepertinya kalau kita nak upload video kita di YouTube dan mungkin kita ada masalah daripada segi internet, mungkin kita ada masalah daripada keterbatasan kuota, jadi mungkin kita perlukan video yang saiz videonya adalah tidaklah terlampau besar. Namun kita pasti mahukan dia punya kualiti gambar tu, kualiti gambar video tu memang cantik. Jadi Filmora memang salah satu pilihan lah, pelisian pilihan lah yang boleh kita dapat gunakan. Kita boleh setting ataupun set untuk kurangkan saiz file video itu, tetapi kita boleh tetapkan ataupun kekalkan dia punya kualiti, kualiti video itu. Jadi bagi saya memang siapa yang nak sangat ataupun mahu belajar pasal Filmora ni memang patutlah, dan memang semua para penonton memang wajiblah membeli dan video tutorial daripada mereka ni memang sangat-sangat berbaloi dan boleh menjana income mungkin di masa depan. Betul, saya setuju dengan saudara, saya setuju dengan pendapat saudara. Tidak melengahkan masa, saya ingin mengundurkan diri kerana saya akan memberi kepada host kita sebelah tadi, iaitu Cik Usna, kerana Cik Usna telah berada di atas talian. Teruskan Cik Usna. Di atas talian, ya. Saudari Ayu, terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi sebab ada masalah teknikal. Maklumlah saya juga kampung, so line pun kacau-kacau sikit. Okey. Untuk saudara Amir, kita ada soalan daripada penonton. Macam mana nak buat opener video?
Okey, Yang opener cantik. video ni, opener video cantik. Okey. Opener video ni seperti ada yang tanya sebelum ni, sebentar tadi dia ada tanya. Opener video ni apa yang saya faham ia adalah intro. Jadi untuk satu video tu, dia untuk video yang lengkap ataupun cantik, dia perlu ada intro, content dan juga outro. Intro itu adalah pembuka video, manakala content itu pula di mana apakah isi-isi yang kita nak sampaikan kepada viewer kita, content, dan juga outro. Outro tu macam mana, apa penutup dan bagaimana, apakah di akhir video tu apakah yang kita cara kita menutup sesuatu video tu lah. Jadi untuk ini saya boleh kalau saya nak ajarkan, cumanya adalah lebih baik sekiranya kalau tuan badan yang bertanyakan itu membeli video tutorial. Sebabnya setahu saya dalam video tutorial ini bukan setakat tutorial saja, malah terdapat tips-tips yang ekstra dan tidak dinyatakan pada webinar hari ini. Ya. Betul. Okey, disebabkan ahli planning kita dah promote kita punya video tutorial tu. Jadi pada penonton yang sedang menonton sekarang ni, okey, sesiapa yang mana terlepas pandang ke ataupun dah terlajar ataupun dah tak sempat nak belajar dengan kita punya panel yang pertama, iaitu saudari Putri tadi, berkenaan dengan cara nak edit video guna Filmora, hampa boleh beli kami punya video tutorial dengan melanggan kami punya kod kupon. Tak apa, jangan risau. Kalau hampa nak tahu cara-cara nak beli video tutorial tu, hampa kena tunggu sampai habis kita punya live. Kalau hampa tak tunggu, hampa rugi. Hanya dekat live ni saja kita akan bagi 30% diskaun. Banyak tu. Banyak tu sebab harga dia tu agaklah mahal. Tapi disebabkan PKP ni kami akan bagi harga kasih sayang, harga PKP, harga salam PKP untuk satu Malaysia esok kecuali Sarawak kan. Jadi hampa kena tunggu sampai kita punya live ni habis. Sebelum habis live ni saya akan bagi tahu macam mana hampa nak langgan ataupun nak beli video tutorial kita ni. Okey. Untuk saudari Putri, kita ada video pula, maaf. Kita ada soalan daripada kita punya audiens iaitu Arif Azraf. Okey, dia tanya, boleh guna edit video YouTube ke? Okey. Kalau untuk intro lah ni kan maksud dia. Betul. Okay, kalau untuk video intro, boleh guna daripada video YouTube. Korang kalau nak selamat kan, cari video yang non-copyright. Okay, daripada situ boleh download. Lepas tu boleh edit dekat Filmora tu, boleh masukkan tulisan. Even saya punya intro pun saya download template dia daripada YouTube. Kemudian saya edit guna Filmora. Dia punya transition, dia punya nak masukkan nama masa bila, ada background music. So jawapan dia boleh. Okey, boleh je kan? Maksudnya apa video pun boleh je kan? Boleh je, selagi dia tak ada non-copyright lah. Korang kena carilah macam tu. Dan saya kena saman pula kan? Betul. Okay. Next soalan daripada kita punya audiens, Asikin Asri. Okey, dia tanya, dalam Filmora kita boleh buat subtitle juga kan? Boleh, mestilah boleh. Boleh je, sama juga macam kita masukkan teks tu. So kita boleh cut dia, kita boleh letak dia dekat mana kita nak dan minit ke berapa saat, macam tu. So boleh je. Jadi tak adalah orang kata susahnya nak guna Filmora ni, susahnya nak edit video kan. Okey, kita punya penonton kalau ada soalan lagi ataupun nak tanya apa-apa boleh tanya. Okey, baik, kita ada soalan daripada Nur Hadaina Husna. Sama nama kita. Boleh tolong terangkan sedikit bagaimana ya untuk subscribe Filmora ni atau ada dalam video tutorial nanti? Okey. Nampaknya Husna yang nombor 2 ni tak sabar-sabar ya. Sabar. Saya akan bagi tahu di penghujung live kita nanti macam mana nak subscribe Filmora ni dan macam mana nak dapatkan video tutorial tu. Sebab apa? Okey, saya bagi tahu teruslah lah. Okey, kita ada sediakan video tutorial. Okey, dengan harga RM47 sahaja. Okey, tapi kita akan bagi 30% diskaun untuk hari ni sahaja. Jadi siapa-siapa nak dapatkan video tutorial tu, mesti kena dapatkan sekarang, hari ni sahaja RM30. Maaf, 30% diskaun
Jadi cuba kira 30% daripada harga RM47 akan dapat berapa? Akan dapat berapa? Banyak Ha. tu, banyak kurangnya. Rugi Kan, kalau Diskaun. Ya. Kan. Tapi kalau siapa-siapa nak belikan video tutorial ni, nak dapatkan harga 30% tu, hampa kena gunakan kod kupon. Kita ada kod kupon, okey? Iaitu Filmora IPT 30 off. Kalau hampa gunakan kod kupon ni, hampa akan dapat harga diskaun 30%. So hampa tak perlu nak bayar dah. Kena bayar berapa? RM47 itu tak perlu. Hampa akan dapat harga selepas diskaun. Untung kan? Sebab apa tahu Filmora ni kita banyak kegunaan dia, bukannya pada masa study saja kan, masa hadapan-hadapan nanti kita nak edit video apa lagi? Video birthday ke, family ke, ni kita nak raya ni, kita mesti nak edit video family. Masa PKP nanti mana nak tahu PKP kan dah raya kan? Nak edit video lagi. Jadi ada lagi ke soalan daripada kita punya penonton? Para penonton, sekiranya kalau ada soalan jangan malu untuk bertanya. Ahli panel kita ni sedia membantu, sedia menjawab. Ya. Tadi untuk soalan tadi, saudara Amir, kita ada soalan tadi daripada kita punya audiens lah pada mula-mula live tadi kan. Dia tanya pasal macam mana cara untuk hilangkan watermark. Adakah perlu berbayar ke atau macam mana? Ya, untuk watermark tu kita kena melanggan ataupun membeli Filmora melalui website official dia lah, iaitu sebentar ya, saya akan cuba okey, kejap ya. Nanti ahli akan tolong pastekan dekat ruangan komen okey, ruangan komen. Okey. Jadi semua para penonton ataupun yang mana yang berminat untuk membeli perisian Filmora yang secara full version, memang boleh masuk ke website official mereka lah, dan kita boleh tengok di bahagian kalau tidak silap saya boleh bahagian subscribe ke bahagian beli, ada di situ. Dan cumanya dia ada boleh juga kita nak langgan ataupun beli secara bulanan ataupun tahunan. Jadi bergantunglah kepada kita punya bajet. Tapi pada pendapat saya sangat berbaloi dan sangat selamatlah berbanding kita membeli di Shopee ke ataupun download di internet ke kan. Bahaya kalau download ataupun kita menggunakan yang illegal ataupun cetak rompak punya lah. Boleh merosakkan komputer kita juga. Ya. Sebab akan ada virus juga lah. Ya, benar. Sebab setengah ada yang tanam trojan ataupun virus lah dekat dalam, memang pada dasarnya ataupun pada umumnya macam kita tengok, kita dapat Filmora free yang full version. Tapi kita tak tahu di sebalik Filmora tu, masa kita pakai tu dia dah letakkan suatu virus ataupun virus yang selalunya virus ni dia akan digunakan untuk mencuri kita punya data, kita punya maklumat, laptop ke apa ke, macam tu lah. Jadi sangat bahayalah di situ. Tapi kita ni selalunya mudah terpengaruh sebenarnya dengan bila kata free, bila kata murah. Murah, kita kan cepat terpengaruh. Kita akan cepat boleh guna lah, tak perlulah nak kena bayar, nak kena ni, mesti kita akan ni kan. Tapi di sebalik dia tu ada agenda, ada agenda yang tersembunyi. Betul. Jadi sebenarnya kalau siapa yang ingin cuba pun boleh gunakan trial dulu ataupun mode percubaan dulu. Dan kita boleh tengoklah kalau daripada situ kita rasa fikir macam kita seronok ataupun kita rasa kita mahu menggunakannya terus pada masa hadapan, barulah kita boleh beli yang full version punya. Tak ada masalah, tak semestinya terus membeli yang full version. Boleh cuba untuk dulu.
yang mana baru nak belajar ni kan. Ya, Kalau betul. nak beli tu terkejut sikit lah. Okey para penonton, ada yang nak mengajukan soalan lagi, jangan malu, jangan segan. Kalau hampa tak tanya lah ni, hampa rugi. Sat lagi duk sorang-sorang, duk terfikir soalan tu. Baik hampa tanya lagi. Okey, kalau untuk makluman semua, dekat skrin kita ni ada letak kod kupon kan? Okey, dengan menggunakan kod kupon tu, hampa boleh mendapatkan harga 30% diskaun untuk beli kita punya video tutorial. Okey, dalam video tutorial tu semua ada, macam mana kita nak edit macam mana, subtitle apa, macam-macam lah kat dalam tu. Jadi takkan nak bagi tahu semua kot lah ni kan. Kalau bagi tahu dah ni hampa takkan belilah. Jadi kalau hampa nak tahu apa yang ada dalam video tutorial tu, hampa kena beli. Dan jangan lupa menggunakan Filmora IPT 30 off. Iaitu kod kupon dia lah untuk dapatkan harga diskaun. Okay, ada lagi ke soalan daripada kita punya penonton? So macam mana? Hari ni okey ke? Esok kita dah start PKP kan? Boleh balik ke dekat UPSI? Daripada kita boleh balik ke? Tanya. Tak boleh balik. Ingat tanya penonton ni. Balik ke UPSI ke dari UPSI nak balik kampung? Maksudnya macam mana tu Cik Husna? Sekarang dekat UPSI ke ataupun dekat kampung? Kalau kat kampung, dah balik UPSI tu bila tu? Saya kat kampung lah. Kalau nak balik UPSI tu memang nak sangat. Dah rindu sangat kat sana tu. Dah last time kan? Tapi itulah. Tapi kalau masih perlu ODL semester depan tu kita terpaksa reda lah. Macam mana kan? Yelah kan. So kita nak start peperiksaan kan minggu depan. Jadi macam mana nak mungkin kita kata nak hadapi lagi second kalinya kita nak kena exam secara online ni. Macam mana tu? Ada yang kena edit dulu ke? Saudara Amin? Nak jawab dulu ke? Boleh. Itulah maksudnya untuk semester ni adalah semester yang kedua kita menghadapi exam ataupun final exam lah secara online dan dia tukar menjadi pentaksiran akhir. Jadi dia punya cara kita untuk study ataupun cara soalan exam itu sedikit pun mungkin agak berbeza dan mungkin waktu untuk menjawab tu pun mungkin akan lebih sedikit berbanding dengan kalau sekiranya kalau kita jawab secara face to face ataupun di dalam dewan sebelum ni. Jadi walaupun semasa pandemik ni, walaupun memang saya faham memang terdapat kawan-kawan ataupun rakan-rakan kita yang mungkin kadang-kadang rumah dia tak ada line ataupun mungkin yang sekarang mungkin juga sekarang di kawasan menghadapi banjir ataupun bencana alam. Jadi saya faham memang agak sukar untuk mereka untuk menghadapi ataupun meneruskan hidup dan juga untuk dalam masa sama untuk fokus dalam pembelajaran mereka. Tapi mungkin ini ujian yang Tuhan nak berikan. Jadi itulah kita cuma perlu bahagikan masa ataupun gunakan masa yang sepenuhnya. Sebenarnya bagi saya untuk ODL ni pada pendapat saya lah, dia sebagai satu advantage. Sebabnya masa dulu mungkin kita buat exam kita tak boleh nak rujuk ke kita apa yang kita baca itulah yang kita boleh tulis kan. Jadi macam masa ODL ataupun untuk pentaksiran akhir ni kita berpeluang lah, itu satu advantage lah untuk kita untuk buat ataupun target kita punya score, kita punya pointer lebih tinggi. Betul. Jadi ada sebelum kita nak end kan kita punya live ni, ada tak soalan daripada kita punya audience? Nurul Huda Desa, good sharing. Terima kasih juga kepada ahli panel kita. Terima kasih. Okay, sebelum saya nak yelah kalau tak ada soalan daripada audience kita sebelum kita nak end lah kita punya live ni kan, saya nak ulang balik. Saya nak ulang balik lah tentang kita punya video tutorial tu kan. Saya ada sedikit
Pembetulan. Pembetulan. Tadi saya cakap harga RM47 kan? Maaf. Okey. Siapa yang nak dapatkan video tutorial daripada kami, okey, harga asalnya adalah RM67. Selepas diskaun akan dapat dengan harga RM47. Banyak tu diskaun tu. Okey. Siapa yang nak dapatkan harga diskaun tu mesti menggunakan kod kupon iaitu Filmora IPT 30 off. Okey, ada dekat skrin tu. Okey, siapa-siapa yang nak nak dapatkan video tutorial tu boleh menggunakan kod kupon ni untuk dapatkan harga potongan tu. Okey, mesti ada yang tertanya-tanya kan, apa yang ada dekat dalam video tutorial tu? Kalau kami beli ni, apa yang kami akan dapat daripada video tutorial tu kan? Okey, jangan risau, kita akan ada 7 lesson lah, 7 bab daripada video tutorial tu. Yang pertama, kita akan ada cara download Filmora. Mesti yang tak tahu kan, ada yang tak tahu, ada yang Google tapi tak faham. Dekat dalam video tutorial tu semua dah ada cukup lengkap. Pertama kita akan tunjuk cara untuk download Filmora. Okey, lesson kedua kita akan ada penerangan fungsi button. Dekat dalam Filmora ni kita banyak tools kan, banyak button. Okey, kat dalam video tutorial kita akan tunjuk bagaimana cara fungsi-fungsi setiap button tu. Okey, yang ketiga adalah import file daripada Filmora. Ke dalam Filmora lah, import file daripada kita punya libraries ke dalam Filmora. Yang keempat adalah masukkan title. Macam mana kita nak masukkan title kan, macam tadi kita punya ahli panel ada cakap kan, mana nak tajuk, nak tak tajuk kat depan, nak tak background kat depan, macam mana. Mungkin ada yang terlepas pandang, ada yang baru masuk, jangan risau. Okey. Yang kelima, masukkan filter ataupun background. Dalam tu kita dah sediakan macam mana kita nak masukkan filter, nak masukkan background. Yang keenam, cara nak masukkan subtitle. Tadi kita punya audiens ada bertanya kan macam mana nak masukkan subtitle, boleh ke tak? Ya boleh, jangan risau. Dan yang terakhir, kita ada tambahkan end credit. Dalam Filmora ni macam-macam kita boleh buat. Nak masukkan subtitle ke, video YouTube ke, apa ke, semua boleh. Jadi sebelum kita, kalau tak ada soalan daripada kita punya audiens, siapa yang baru masuk, siapa yang dah daripada awal masuk,